Syaitan tak ada kekuatan untuk membuka ke mata supaya tengok maksiat. Tak boleh. Dia hanya sekadar mewaswahkan nafsu hak duk dalam ni. Dah dia mari kecek nafsu kita. Lagi kata Ibnu Athaillah, jika kita mahu diberi anugerah oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu menjadikan kesemua sekali fakir. Apa makna fakir? Angka 1 dia jaga di bawah. Fakir yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah rahimahullah di sini ialah fakir dalam pengertian ilmu tasawuf, iaitu fakir miskin yang berhajat kepada Allah. Dari sudut hati sentiasa fakir kepada Allah. Allah Ta'ala pun kata, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu ni fuqara, fakir yang berhajat kepada Allah. Wallahul ghaniyul hamid. Allah Ta'ala jua yang kaya lagi terpuji. Ini biasa gitu kita ni. Walaupun duit banyak, hati biar berasa fakir. Bukan fakir nak minta sedekah dengan orang dah. Fakir dari sudut kita ni berhajat kepada Allah. Kita tak lepas daripada Allah. Kita hidup kerana Allah yang beri hidup. Kita senang kerana Allah beri kesenangan. Kita sihat kerana Allah beri kesihatan. Kita selamat kerana Allah beri keselamatan. Jadi kita sentiasa berhajat kepada Allah. Sedikit pun tak lepas daripada Allah. Agar melimpahkan kepadanya limpah rahmah, taufik, hidayah dan inayah. Bila kita rasa diri kita fakir, maka Allah beri kepada kita taufik, yakni kuasa boleh buat ibadah kepadanya. Allah beri petunjuk rasa nak buat ibadah. Allah beri inayah, beri pertolongan dalam ibadah. Itu makna fakir dalam pengajian tasawuf. Itu barulah Allah Ta'ala beri anugerah. Jangan kita berasa besar diri kita. Jangan kita bangga dengan kebanggaan yang ada pada kita. Semua itu pinjaman daripada Allah sementara sahaja. Bukan buat selama-lama dah. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh taruh. Kalau tafsir dalam pengajian fiqh, fuqara di sini orang yang layak terima zakat. Itu terjemah dari sudut fiqh. Adapun Ibnu Athaillah diambil dari sudut batin, yakni siapa yang hatinya bersifat fakir walaupun dirinya kaya raya, maka Allah kurnia kepadanya taufik dan hidayah, boleh buat amal. Inilah sebenar-benar nikmat, iaitulah Allah beri hidayah, kita boleh buat amal. Adapun kaya, nikmat di dunia sahaja. Sihat, nikmat di dunia sahaja. Maka nikmat yang sejati, yang hakiki, iaitulah Allah kurnia taufik, hidayah, boleh kita buat ibadah kepadanya. Maka nak dapat anugerah tadi, hati tu kena buh sifat fakir. Biar berasa fakir. Kita bawa kereta pun rasa kita ni fakir. Kita bawa kereta besar, kereta mahal. Rumah kita besar, rumah kita mahal. Kita pakak besar, biarlah rasa kita ni fakir. Fakir maksudnya berhajat kepadamu, ya Allah. Barulah tak betul, barulah tak nampak sombong, barulah tak nampak agak. Kecek pun tak nampak takabur, cara berjalan pun tak nampak sombong. Itu bila kita ada sifat fakir kepada Allah. Kemudian kamu sudah berada di tengah-tengah sungai, padahal kamu merupakan orang yang merasa haus dahaga. Takkah satu benda yang pelik? Kita duduk tepi sungai, tapi duduk kecek weh dahaga. Tak supaya duduk tak rumah lapar weh. Dalam peti makan yang penuh benar. Berah apa ada, telur apa ada, sardin apa ada, makan yang segera apa ada, tapi tuak lapar weh. Ini orang panggil apa? Tak khabar, tak sedar. Kecek Allah lapar lah, tak makan lagi tengah hari ni. Ya, pagi sampai tengah hari tak makan. Bapa tak ada makan ni kau? Penuh benar dapur. Bapa?
Ada sebab apa-apa tu. Panggil lupa diri tu. Tak sedar. Begitulah. Nak ayat apa dah sekejap lagi tu. Dan adalah kamu sedang berada bersama Allah di dalam hadratnya. Padahal kamu tercari-cari untuk menghubunginya ya Allah. Ya, kamu telah mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam hati kita ada 2 kalimah syahadah. Dengan ucapan itu berarti kamu telah menjalin hubungan kamu dengan Allah. Artinya di hati kita ada hubungan dengan Allah. Cuma kita tidak aktif je. Seperti telefon ke. Banyak kita duk simpan maklumat. Di chip tu dia ada maklumat banyak. Atau kalau komputer gak pendrive, bermacam-macam maklumat di situ. Buka atau ke tubik selalu dah gapo kita simpan. Sebab kita simpan gitu maklumat. Maka begitulah kita simpan di hati kita syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah ada dah. Cuma kita alpa nak mengaktif ataupun kita nak cah bateri kita terlupa. Kita dak kali cah moga lain. Mata kita duk cah benda lain, mulut kita duk guna kok lain, tangan kaki duk guna kok lain, telinga duk guna kok lain. Akhirnya hak tersimpan di sanubari, di batin, di hati itu, syahadah kita terbiar dalam masa yang lama. Sedangkan ada dah di hati kita tu. Itulah perlu cari kepada guru yang menyedar untuk mengaktif mula ikrar kita tu, pengakuan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Tak boleh nak bukti setakat tu, bukan setakat ikrar sahaja tanpa kita berhubung, tanpa menzahirkan syariat dia, tak boleh. Kena menzahirkan syariat dia. Kamu mengerjakan ibadah sembahyang, dan ketika kamu mengerjakan ibadah sembahyang itu berarti kamu sedang berada di hadrahnya. Bila kita masuk dalam sembahyang, bermakna kita berada di pintu rahmat Allah, di pintu hadrahnya. Bila kita boleh sembahyang, bermakna Allah buka untuk kita masuk ke dalam hadrahnya. Maka ambillah peluang tersebut. Dengan bersungguh-sungguh jaga khusyuknya, kamu sedang berada di majlis kebesarannya, kebesaran Allah. Maka bersungguh-sungguhlah supaya kita boleh mari pak ngaji ni anugerah Allah. Dan Allah Ta'ala menggerak hati kita. Ni orang panggil hidayah ni. Kalau kita nak tunjuk hidayah tak nampak sebab benda bukan jenis objek begitu. Cuma kita boleh rayak yang kita boleh mari ni hasil daripada hidayah ni. Itu bendanya hasil daripada hidayah Allah, hidayatullah kepada kita, maka kita boleh mari pak mengajar. Bila mari pak mengajar, bersungguh-sungguhlah kita belajar. Jangan sambil lewat, sambil bermain, sambil berbuat. Hak ngantuk tu tak ada arah lah, monggo kelemahan kita lah. Agak kecek, agak bermain. Kalau kita agak Facebook lah sekarang dah Facebook ataupun duk malah WhatsApp. Itu sengaja kita panggil apa? Sengaja mengabaikan peluang-peluang kita duduk dalam majlis ilmu. Itu kena baki perbuatan akhlak kita. Tuhan beri dah peluang untuk kita menuntut ilmu, maka bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu. Bukan senang nak dapat hidayah mari ni. Ramai lagi orang seagama dengan kita, sihat supaya kita, lapar supaya kita juga. Tak boleh nak mari supaya kita mari ni. Ni benda dah. Dia pun ada akal juga, cerdik juga, bukan tak cerdik. Dia boleh mikir, bukan tak boleh mikir. Kita Allah Ta'ala bantu boleh mari. Maka kita bersungguh-sungguh. Itu maksud dia tu. Benda duduk di hati kita dah. Tak perlu pergi cari jauh-jauh. Sedangkan kamu sedang berhubung langsung dengannya, tetapi malangnya sekali kamu tidak pun terasa bahawa kamu sedang berada di hadrahnya. Tak terasa.
kamu tak terasa tak berasa tentang kewujudannya Allah bersama kamu. Sebab alpa leka telah banyak perkara yang melalai kita tu banyak, terutama gak nafsu lah. Nah, syaitan dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita. Cuma syaitan dia minta bantuan nafsu tu lah. Syaitan tak boleh menggerak tangan kita untuk buat maksiat, tak boleh. Syaitan dia tak ada kekuatan menggerakkan tangan untuk buat maksiat. Syaitan tak ada kekuatan untuk membukakan mata supaya tengok maksiat, tak boleh. Dia hanya sekadar mewaswaskan nafsu hak dalam ni. Dia mari kecek nafsu kita, dia mari kepeng, dia mari goda, maka nafsu lah jadi alat ataupun jadi dalan kepada iblis syaitan untuk kita buat maksiat derhaka kepada Allah. Kita tengok iblis dia goda Adam dan Hawa makan buah khuldi. Bukanlah iblis tu ambil buah somak dalam mulut dah. Bukanlah iblis tu duduk belakang tolak perapak dia perkaya dah. Dia hanya sekadar muaswah. Dia goda tu ada, dia goda tu Hawa, akhirnya berjaya. Kawan ni pun gila makan larangnya Allah. Kalau syaitan tu ada kekuatan, tak payah goda, pakai gigi kait buah kayu tu gak, somak mulut tak ada tu makan. Tak boleh buat gitu. Dia goda nafsu kita ni. Ada kecek nafsu duduk dalam, ada kecek. Pas nafsu kita pula nafsu budak, nafsu tajuru. Makan kecek lah weh. Bila makan kecek gak, buatlah maksiat hak syaitan duk nak tadi. Sebaliknya kalau nafsu ni cerdik, kalau nafsu ni molek, goda setara mana pun dia tak akan buat hak syaitan nak tu. Baik. Tentang kewujudannya nafsu bersama kamu, malah kamu tidak terasa bahawa berhubungan itu sedang wujud antara kamu dengannya dengan Allah. Allah duduk dalam hati dah. Bukan zat dia dah. Ismu, nama dia tu, zat dia ta'ala Allah. Cuba kita sebut subhanallah. Boleh sebut moga ada dah dalam hati kita. Surah Ikhlas ada dah dalam hati kita. Nak baca tak payah pergi buka Quran bas takat surah Ikhlas. Tak kau gitu sebab kita dah sipet dah. Kita dah set dah. Surah Fatihah tu tentu dah. Fatihah, surah An-Nas, surah Kuliah, semua duduk sini dah. Jadi nak baca tak payah buka Quran aja. Nak baca aja. Tubik selalu dah. Mana dia dah, tapi oleh kerana kita tak aktif, buat tak cara duk alik dengan benda-benda lain, akhirnya tertinggal hak duk sini ni. Sedangkan kalau kita baca hari-hari dalam jumlah banyak kita dapat pahala. Semakin banyak semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala.